Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa lagi untuk hari ini. Hari yang kedua sempena Langkawi Writers Festival yang bermula semalam 1 September dan akan berakhir pada 4 bulan September. Saya masih di Hotel Gold Sand kerana di panggung seni malam ni persembahan bagi mengisi kandungan premium sempena Langkawi Writers Festival adalah teater kanak-kanak. Tapi macam tuan-tuan tahu bahawa saya tak dapat stream daripada lokasi aktiviti kerana kawasan tersebut hanyalah 2G. Jadi dia tak sesuai untuk buat streaming video. Saya stream daripada Hotel Gold Sand di Langkawi yang menjadi tempat penginapan semua peserta, tetamu, jemputan bagi Langkawi Writers Fest. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap ribuan terima kasih kerana petang tadi dengan 580 hit dan kita berada dalam 550 orang tontonan semasa. Dia menjadi tontonan tertinggi waktu petang yang pernah dicapai oleh ZRA Stream. Saya ucap terima kasih kerana saya menduga petang Jumaat. Selalunya kita dah anggap Jumaat ni sebagai down day, hari yang akan merendah tontonan dia. Tapi Alhamdulillah 500 lebih adalah satu angka yang menggembirakan apabila kita stream untuk mencipta awareness. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan saya stream dan tujuan saya berada di Langkawi bukanlah sepenuhnya untuk mempromosi Langkawi Writers Festival, tapi adalah untuk membina awareness ataupun kesiapsiagaan ataupun apa yang dipanggil sebagai kewaspadaan tuan-tuan tentang festival yang besar, walaupun diadakan di Pulau Langkawi, tapi ini adalah satu festival yang besar yang memulakan apa yang disebut sebagai usaha menjadikan Langkawi sebagai pulau pesuratan Malaysia. Saya ucap begini tuan-tuan, kita ada berapa ratus orang Ham? 100. Jadi saya belanja view malam Langkawi daripada tingkat 13 Hotel Gold Sand yang menarik. Bagi tuan-tuan yang nak, malam ni kita akan ambil tema untuk tuan-tuan yang nak mendapat detail bagaimana mengendalikan serangan panik, bagaimana nak mengendalikan tekanan, kebimbangan melampau, anxiety, tuan-tuan yang selalu nak tahu. Macam sekarang, saya berhadapan dengan, kalau bukan kerana stream ni, ada satu tanggungjawab kerja. Saya tak mungkin naik ke tingkat 13 kerana saya mempunyai pengalaman traumatik yang sangat-sangat teruk, claustrophobia pada gayat ni. Jadi saya cubalah. Selalunya bila kita ada motivasi, kerana malam ni saya ada motivasi di mana saya nak, satu, saya stream untuk Langkawi Writers Festival. Yang kedua, ini saja lokasi yang saya ada. Berarti saya boleh bernegosiasi dengan pemilik hotel kerana pemilik hotel tahu hotel ini ditempati oleh peserta Langkawi Writers Festival. Yang ketiga, saya nak saudara mendapat visual dan juga environment yang menarik. Jadi itu mendorong saya untuk mengurangkan anxiety dan ketakutan melampau saya kepada ketinggian, claustrophobia pada gayat. Kita tengok dulu view siang tadi, saya belanja view laut, di mana kamera ni menghadap ke sana, kita nampak pulau dan laut. Malam ni dia menghadap ke daratan. Jadi Ilham akan belanja tuan-tuan tengok pemandangan. Kita tengok, bagi Ilham tengok ini Langkawi. Saya tak akan rapat ke tepi, Ilham yang akan ni malam ni ada apa ni, Faisal dia akan tolong. Tuan-tuan akan tengok di situ adalah kedai warung Pokku. Kalau saudara main di tingkat 13 ni, saudara nak menikmati kopi dalam mood altitude tinggi, saudara boleh datang ke kedai Pokku, makan. Ada, saya rasa saya dah try dah dia punya mi goreng mamak, dia sangat sedap, kopi dia. Tapi persekitaran ni sangat best, tak berbumbung dan terdedah. Dan ini adalah Langkawi daratan daripada pandangan puncak Gold Sand Hotel ni. Saudara boleh nampak daripada puncak, untuk membolehkan saudara menikmati Langkawi pada waktu malam sesuai dengan mood Langkawi yang direka kasa sebagai pulau pelancongan. Sejak tahun 1987, berarti dah 35 tahun Langkawi memegang status pulau pelancongan. Tak lagi menjadi status pulau bebas cukai, kerana bebas cukai telah menjadikan Langkawi sentiasa dikaitkan dengan arak percuma, rokok murah, identiti yang tak sesuai untuk mengkomersialkan Langkawi. Dengan orang sentiasa mengingatinya sebagai bebas cukai, berarti anda boleh mendapat arak murah dan rokok murah. Dah tak ada dah. Sekarang kita bercakap tentang Langkawi adalah pulau percutian. Kita bercakap tentang coklat Langkawi, dan yang terpenting, Langkawi sedang bersaing dengan Bali dan juga Phuket untuk dijadikan sebagai apa yang dipanggil sebagai kota penginapan bagi mereka yang bekerja di seluruh dunia tanpa pejabat, yang dipanggil sebagai remote office.
Bali menduduki option sebagai pilihan pertama kerana ramai pekerja-pekerja yang bekerja tanpa memerlukan pejabat. Mereka mendapat gaji yang baik dalam dolar US ataupun dalam pound ataupun dalam euro, tapi mereka bermilih untuk bermustatin di Bali bagi membolehkan mereka bekerja dan kemudiannya result pekerjaan mereka menjadi lebih baik. Langkawi mula masuk ke persaingan tersebut bagi membolehkan mereka yang berada di Eropah dan di Amerika ataupun di Australia atau di Asia Barat yang diberi kelonggaran oleh majikan masing-masing untuk bekerja dalam budaya baru yang dipanggil sebagai tanpa ofis ni. Kalaulah Langkawi kompeten dari segi sewanya, kompeten dari segi akses internetnya, kompeten dari segi persekitaran yang menjadi pilihan untuk pekerja-pekerja profesional, terutama mereka yang bekerja dalam industri kreatif. Saya fikir satu hari nanti Langkawi akan mula berada dalam peta dunia sebagai apa yang dipanggil sebagai pulau yang sesuai untuk remote office. Dia ada share view, dan kalau tuan-tuan yang ingin berkongsi macam mana sekarang ni, saya beritahu tuan-tuan, saya ada dalam semalam teruk semalam 70% saya menggigil kerana ketakutan gayat. Malam ni saya masih ada 20%. Sebab siang saya dah try, tapi saya masih tak boleh mendekati tebing dan saya cuba mengelak mandang ke bawah kerana dia boleh menimbulkan anxiety. Supaya kita boleh berbincang dalam festival seperti mana yang selalu menjadi konflik, orang kata. Kalau sebut je writers, kita kena bercakap tentang tajuk-tajuk yang sangat bombastik untuk orang awam walaupun relevan untuk penulis. Tajuk-tajuk yang orang awam akan anggap sangat hyperbola. Walaupun bagi peminat sastra itu adalah tajuk yang mereka kendaki. Sebab tu saya FEAT. Saya bagi saudara konten semasa, tetapi dalam persekitaran yang saudara tahu, saudara boleh mendapat konten ni dalam persidangan writers, penulis yang selalunya tak menyediakan kandungan ini untuk masyarakat awam. Saya menerima DM banyak lately. Yang terbaru adalah 2 hari lepas apabila seorang ibu bertanya kepada saya. Dia kata, Tuan Haji, ada tak cara untuk membolehkan saya melepaskan anak lelaki saya, bujang telajak yang berusia 38 tahun, berkahwin? Dia kata, masalah utama saya adalah anak saya ini selama tinggal dengan saya yang kejut dia solat subuh. Dan yang kedua, dia kata dia bimbang anak dia tak boleh berdikari. Dia kata ada tak satu benda yang saya boleh buat supaya dalam minda dia boleh menjadi seorang yang boleh bangun subuh setiap kali, kerana selepas berkahwin anaknya akan tinggal berasingan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang saya selalu berkongsi dengan tuan-tuan tentang bagaimana kita nak mengendalikan kebimbangan kita supaya ia kekal relevan. Tuan-tuan, makcik ini satu hal. Itu saya bagi tahu kata kenapa saya memakai gelang. Saya seorang yang bukan tak suka, tuan-tuan. Saya selalu merasa sangat janggal kalau saya memakai sesuatu yang boleh menggambarkan. Saya nak portray diri saya ni alim. Tapi oleh kerana saya stream tajuk-tajuk yang selama ni begini, sejak saya stream dari dulu, saya jarang berjumpa dengan orang. Jadi saya tak tahu apa impak stream saya. Saya sensitif kepada haters. Satu masa kalau haters dia, saya sensitif. Tapi bila saya pergi ke Johor, seorang anak muda datang saya dekat Padang, peluk saya dan menangis. Dan dia sarik, ni sembunyi-sembunyi lah. Dia pun nak bagi dalam keadaan orang tak nampak. Dia kata, ambil. Dia kata, kerana saya berhutang nyawa dengan haji, kerana 2 tahun PKP saya tak boleh balik Malaysia, saya berpisah dengan keluarga, saya mengalami stres hingga timbul keinginan bunuh diri. Apabila dia tengok stream, dia kata Haji kongsi dengan saya banyak benda-benda yang motivate. Tuan-tuan, saya tak pernah tahu apa impak stream saya kepada tuan-tuan. Dan saya pun tak suka memikirkannya. Saya selalu menganggap kata saya beri dan terpulanglah. Tapi saya mula rasa apabila pertama kali saya turun ke Johor dan saya menyediakan space. Kan saya selalu pergi Johor, saya beritahu siapa nak mengopi, siapa nak jumpa saya. First time, saya rasa excited nak jumpa orang. Jadi selain daripada budak lelaki ni, saya ada 1 jam yang dihadiahkan oleh seorang suami yang saya tak pakai sampai sekarang lagi. Sebab saya sayang jam baru, Citizen baru. Yang diberikan oleh seorang suami yang isteri dia mengalami kemurungan yang teruk. Tengok, sekarang Ilham ke tepi pun saya dah takut dah Ilham yang ke tepi. Dia kata, seorang suami hadiahkan saya 1 jam yang mahal, Citizen. Kerana kata dia, isteri dia telah kehilangan motivasi hidup. Hampir-hampir berhenti kerja. Tapi dia kata setiap kali isteri nak pergi kerja, dia akan dengar apa yang saya sebut sebagai bagaimana mengawal stres dan bagaimana mengendalikan otak kanan dan otak kiri. Sejak isteri dapat video tu, dia kata, itulah video yang
isteri dia akan dengar setiap pagi. Yang kemudiannya menjadikan dia bersemangat untuk pergi bekerja. Dan isteri dia hadiahkan satu tudung kepada Ilham, Baitul Laham, yang menjadikan setiap kali saya lihat barang tu, saya akan tahu kata stream mengenai kesihatan mental dan mengendalikan pelbagai unsur negatif dalam diri kita adalah stream yang penting. Walaupun kadang-kadang saya baca komen, saudara hanya reply ya dan tidak. Tapi apabila saya berjumpa dengan orang, ini pengalaman satu yang bagus bila saya pergi Johor, IDBE kata, kita buka kedai pun bang, mesti ada abang supaya orang datang dapat tanda tangan. Saya pun rasa macam keberatan tapi saya okey lah sebab Perpustakaan Negeri Johor memberikan saya satu lot booth yang saya buat, ruai saya buat dengan IDBE. Jadi dalam kes-kes yang saya jumpa tuan-tuan, saya baru sedar kata kesihatan mental, motivasi dan juga membina kekuatan manusia untuk menghadapi apa sahaja ketakutan dan kekalutan dalam hidup mereka adalah perkara penting. Saya tak faham apa yang berlaku pada orang lain, tapi 2-3 kes termasuk perkara yang saya tak akan pakai semua hidup saya ni, tasbih di tangan sebagai gelang kerana saya selalu menganggap diri saya tak perlulah over portray. Tapi gelang ni akan mengingatkan saya bahawa Zainal, kalau kamu penat, letih ataupun stream, berilah kata-kata yang baik dan kata-kata yang memberi manfaat dan memberi kekuatan pada orang lain kerana saya tak pernah fikir dia berkesan. Jadi malam ni saya cerita pada saudara bagaimana melalui masa yang sukar. Saya tidak mendapat tidur yang nyenyak selama 22 tahun. Sampai sekarang tuan-tuan, saya tak akan dapat tidur yang nyenyak. Berarti saya konsisten tidur 4 ke 5 jam tanpa deep sleep. Kerana apa yang boleh saya kendalikan minda saya hanyalah memperlahankan minda yang agresif waktu tidur. Macam tadi petang saya tidur, tadi malam saya tidur, saya telah berada dalam stream. Di mana sepanjang tidur tu, saya sedang membandingkan apa yang patut saya dulukan. Fikiran saya dah bekerja. Berarti saya nak gambarkan pada tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan mengalami apa yang tuan-tuan sebut sebagai keanehan, saya mengalaminya selama 22 tahun. Tapi oleh kerana saya dilatih oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Azhar Zain, salah seorang daripada 5 pakar psikiatris yang sangat terkenal di Malaysia, veteran, orang yang telah berusia 70 tahun. Dia buka klinik dia 2 kali seminggu. Kata Dr. Azhar, sama seperti mana video yang selalu saya minta saudara tonton, iaitu video wawancara dengan Keanu Reeves. Iaitu apabila setiap kali Keanu Reeves mengalami serangan panik, yang pertama adalah jangan panik apabila anda diserang panik. Berarti terima hakikat bahawa okey, ini berlaku serangan, kawal pernafasan, jangan mengalami ketakutan melampau dan jangan membayangkan benda-benda yang aneh apabila takut. Saya mengalaminya 22 tahun straight daripada tahun 200 bila saya didiagnose PSTD, Post Trauma Syndrome Disorder, PTSD. Kerana doktor mengesahkan dia menjadi lebih buruk. Dia detect tahun 2000 tapi dia kata dia menjadi lebih buruk 2001 apabila saya menanggung dan membiarkan beban tragedi tsunami tragedi Takbai. Dan kemudian diburukkan lagi 2004 apabila saya berada di Aceh selama 52 hari. Membuat liputan, menguruskan jenazah, jaga kubur masa daripada anjing memakan mayat orang. Dulu saya dah cerita pada saudara, kata apabila saya pergi ke Aceh, pada satu kali itu tanahnya agak jauh. Maksudnya mayatnya banyak, tapi penginapannya dah tiada. Orang gali lubang dan mereka hanya akan menutup mayat-mayat apabila lubang telah dipenuhi oleh mayat. Tapi satu tempat yang saya pergi di Krung Raya, tempat lubang kubur masa yang digali itu mayatnya belum penuh. Berarti mayatnya hanya separuh, jadi tak ditutup. Pada pukul 5 petang, saya nampak banyak anjing datang dan menggigit dan memakan mayat. Jadi saya dengan kawan saya ni, dengan cameraman saya dan seorang wartawan saya, terpaksa duduk di situ untuk baling batu supaya anjing tak terjun dalam kubur masa sebesar court badminton tu dan makan mayat. Kerana saya tahu semua mayat orang Islam. Mayat tu oleh kerana banyakkan mayat tak dibungkus dengan beg, dia hanya diberi beg plastik. Oleh kerana waktu tu bekalan beg mayat sangat tinggi permintaan dia. Malaysia juga membekal beg plastik je. Dulu kita ada beg mayat yang daripada semi canvas tu. Jadi anjing masuk dia gigit dan dia akan makan jari kaki dulu.
Barulah saya tahu sifat anjing ni yang paling dia suka makan adalah daripada bahagian kaki. Anjing tak seperti binatang yang lain makan daripada perut atau daripada kepala. Bila saya dah tengok petang, saya sampai untuk bersama dengan 2 orang NGO Turki yang menyampaikan suntikan tetanus. Jadi masa tu Turki sampai, dia ada scrambler, dia bawa beg dalam tu penuh dengan ubat untuk disuntik pada orang yang masih hidup, supaya jangkitan tetanus yang sedang meningkat tinggi selepas tsunami tidak berlaku. Jadi askar Turki ni kata, kalau kita tinggalkan kawasan kubur ni, malam ni bina anjing akan datang dan makan mayat. Kerana anjing juga dalam keadaan kelaparan. Jadi kami buat tugasan, mereka akan menjaga satu lagi kubur masa yang jaraknya lebih kurang 200 meter. Kami bertiga jaga kubur ni. Supaya malamnya tu, haiwan-haiwan kelaparan, anjing yang paling ramai. Dia akan datang paling banyak dan makan. Oleh kerana saya menyaksikan kaki mayat, saya menyaksikan badan mayat, dan ada masanya saya terpaksa turun ke dalam kubur tu, untuk menindankan mayat semula. Mayat yang mana kaki dia dah nampak betis dah dimakan anjing. Kita terpaksa ambil beg mayat tu naik, tutup mayat ni, supaya anjing tak dapat turun dan makan. Peristiwa-peristiwa ni telah mencetuskan PTSD, Post Trauma Disorder, Post Trauma Syndrome Disorder. Yang waktu dia berlaku, kita menghadapinya dengan tabah. Ini saya beritahu pada saudara, risiko kepada orang yang tabah dan terlalu keras hati. Waktu saya buat semua kerja tu, kita bagi tahu mental kita, ini adalah kehidupan biasa bagi seorang wartawan dan ini adalah kehidupan biasa bagi seorang manusia. Apabila kita melihat keadaan mayat yang terbiar, mustahillah kita meninggalkannya dan membiarkan anjing memakan. Jenazah, kita sebut jenazah sebab 99% mereka yang mati di Aceh adalah orang Islam. Jadi oleh kerana setiap malam kita duduk dan saya terpaksa pegang batu baling anjing supaya anjing tak datang dan menghalau anjing sepanjang malam. Dan ada kadang-kadang kita terlelap, kita jaga tengok 10-15 ekor anjing dah ada dalam lubang kubur masa dan makan mayat, kita bangun lagi baling anjing lompat lagi keluar. Dan kemudian diburukkan lagi oleh satu peristiwa ketika dah sebulan dah tsunami habis, maka jentolak datang. Jentolak pada waktu tu ditugaskan membina saluran untuk mengeluarkan air yang bertakung. Sebab air ni bila dia datang dengan ombak tsunami, dia jatuh di tanah rendah, dia tak boleh keluar balik. Dia macam tsunami Katrina di New Orleans, Amerika, air masuk kan, dia tak boleh balik. Tapi apa yang berlaku di Indonesia, dia bawa tumbalan kayu, dia masuk tempat cetek, di bawahnya air, di atasnya kayu. Maka untuk membolehkan semua kawasan itu dipulihkan semula, maka mereka bawa jengkaut. Satu kali saya sampai, jengkaut tarik-tarik, dapatlah jenazah seorang budak. Oleh kerana dia duduk dalam lumut sulfur, lumut yang datang bersama dengan ombak yang bawa kandungan rekahan gunung berapi. Kan dia bermula daripada tsunami itu kan bermula daripada gempa bumi. Jadi dia campur sekali dengan rekahan belerang. Maka mayat tu terawet. Saya pada waktu tu pula, dah bila tengok dia kecil, dia sangkut dekat jengkaut, dia kecil. Dan driver jengkaut tu jadi panik. Dia pun pusingkan mayat tu, hala kepada saya. Dan saya nampak rambut dia panjang dan gaun yang belum lagi reput. Jadi saya ada mineral water banyak. Saya pun pergi tuang pula mineral water tu dekat muka dia. Dan saya tahu dia kanak-kanak perempuan yang berusia sekitar 7 hingga 9 tahun. Dan ketika itu anak saya usia yang sedemikian rupa. Waktu saya melakukan semua peristiwa itu, tuan-tuan, saya tidak tahu bahawa akhirnya itulah yang kemudiannya akan menjerat saya dengan apa yang dipanggil sebagai Post Trauma Syndrome Disorder. Di mana apa yang disebut sebagai sindrom ketakutan selepas kejadian. Waktu kejadian dia tak takut. Saya basuh muka dia dan saya bagi tahu perempuan Bali, perempuan. Bukan apa, kita last kali jenazah tu ambil, kita tanda je, nanti tentera datang ambil mayatnya. Tapi lama-kelamaan, tuan-tuan, semua benda yang pada waktu dia berlaku, kita anggap kita boleh tangani. Tapi dia masuk ke dalam tubuh kita, dia masuk sikit-sikit, maka dia tersimpan apa yang dipanggil sebagai kegentaran yang dikawal. Berarti, secara logiknya saya seorang yang sangat fragile, sentimental, mak bunga. Saya tak ditakdirkan untuk melihat keganasan tanpa perasaan. Tapi saya seorang yang dalam bahagian diri saya yang lain pula, saya ada satu kuasa yang disebut sebagai hadapi. Ini kerja, hadapi. Macam sekarang lah, saya kena belajar lah ni. Maksudnya saya simpan ketakutan ni kerana saya nak stream dengan tuan-tuan, gayat ni. Saya nak stream dengan tuan-tuan, gayat ni saya simpan. Malam ni tuan-tuan, ada kemungkinan saya akan mimpi jatuh bangunan. Kerana gayat yang saya simpan ni, akhirnya akan mencari ruang keluar ketika akal sedar saya tidur. Berarti ketakutan yang saya cuba kendalikan ni, yang Faisal tunjuk ni, saya duk cover gentleman depan tuan-tuan. Jadi malam ni saya dah bersedia.
Berarti sebelum tidur, saya dah boleh merancang dengan mengatakan dalam tidur saya ni, saya kemungkinan besar, paling besar pun saya akan mimpi selalu yang saya mimpi, iaitu jatuh daripada bangunan tinggi tapi tak pernah sampai ke bawah. Oleh kerana saya dibesarkan dalam satu tradisi petua daripada Harun Din, bahawa kalaulah kamu nak tidur, baca Al-Fatihah dan tukarkanlah Al-Fatihah dalam apa bentuk jua yang kamu akan pakai dalam tidur kamu. Berarti Harun Din ajar saya. Jadi kalau Al-Fatihah, kalau saya berasa saya takut diganggu hantu, Al-Fatihah tu saya tukar menjadi bola api. Jadi dalam tidur, kalaulah saya diganggu oleh syaitan, saya akan pegang dan baling. Maka kalaulah kena benda tu dia terbakar, berarti saya memang diganggu hantu. Tapi kalau dalam tidur tu, saya ambil surah yang saya dah baca 7 kali sebagai 7 biji bola api tu, saya baling, kena ular tu tak jadi apa. Tapi dalam mimpi saya boleh mengawal, oh ini adalah ketakutan Zainal, bukan syaitan. Maka saya tahu, ular itu muncul kerana ada ketakutan yang saya simpan pada waktu siang. Yang kemudiannya bertukar menjadi subjek yang mudah menakutkan saya. Satu memang saya takut ular. Yang kedua saya gayat. Berarti apa saja yang menakutkan saya pada malam hari, otak akan menukarkannya kepada bentuk ketakutan yang sedia ada. Berarti kalaulah dia tukar jadi seekor harimau, saya tak takut. Sebab saya menganggap harimau binatang yang comel. Kalau dia datang dekat saya dalam bentuk benda-benda yang saya tak pernah takut, dia tak akan tukar. Dia akan mencari visual yang paling takut. Post trauma syndrome disorder akan berkomunikasi dengan minda orang yang mengidapnya dengan menukar subjek yang paling orang tu takut. Kalau tuan-tuan takut benda tajam, berarti dalam mimpi tu tuan-tuan akan sentiasa mimpi cermin pecah. Tuan-tuan akan mimpi boleh terbang, ada sayap. Tapi tiap-tiap kali tuan-tuan nak terbang, sayap tu tak stable, tuan-tuan akan jatuh dan tuan-tuan akan rasa mata pisau. Berarti dia menukarkan ketakutan tuan-tuan kepada benda yang tajam. Jadi oleh kerana pada waktu saya menjadi penulis Harun Din, Pak Harun dah ajar saya. Petua yang paling asas dia kata baca bismillah 7 kali, tukarlah jadi bola api. Waktu tu saya belum diagnose sebagai PSTD. Tahun 1995 saya menjadi penulis kolom Pak Harun Din tu, saya belum lagi didiagnose. Tapi Pak Harun ajar saya petua yang mudah. Jadi dia kata malam, dah ada saham yang kita labur, tak adalah kelang kabut. Dalam tidur waktu tu hantu tu datang baru nak cari mana bismillah, mana alhamdulillah alamin. Benda tu dah kita labur sebelum tidur. Jadi dia dah jadi 7 biji bola api, baling je. InsyaAllah gangguan tersebut akan terbakar dengan sendiri kerana Al-Fatihah yang telah kita laburkan sebelum tidur telah kita tukar menjadi senjata untuk menghadapi syaitan. Maka saya bawa lah amalan tu untuk tahu sama ada pada waktu tu saya sedang mengalami mimpi post-trauma disorder ataupun saya sedang mengalami gangguan syaitan. Jadi kebanyakannya saya akan alami adalah post-trauma disorder. Berarti apa yang saya nak share dengan tuan-tuan, tidaklah aneh. Orang selalu tanya tentang, macam tuan-tuan ingat positif sangatlah hidup saya. Tapi saya adalah seorang yang mengalami anxiety disorder yang serius. Cuma saya tak ada bipolar dan saya tak ada skizofrenia. Tapi saya ada anxiety disorder yang sangat serius. Dan yang kedua, saya akan mengalami masalah saya tidak pernah mendapat tidur yang sukses sejak 22 tahun. Hinggalah saya boleh kendalikan tidur saya tu. Hinggalah tubuh saya boleh berehat walaupun dalam tidur tu. Macam siang tadi, saya tak tahu kenapa saya banyak baca tulisan yang di dalamnya ada United States of America. Dia tak datang dalam bentuk Amerika Syarikat. Sebab mungkin siangnya tu saya baca artikel Inggeris yang banyak untuk stream ekonomi dengan saudara belah petang. Saya baca semalam. Lebih kurang dalam 13 ke 14 rencana yang spesifik Amerika. Berarti, apa yang saya nak berkongsi dengan saudara, kalaulah tuan-tuan mengatakan, tuan-tuan mengalami kebimbangan, tuan-tuan mengalami orang yang ada stres, tuan-tuan nak jadi orang yang kecewa, merana dan menderita, saya suggest kepada tuan-tuan bahawa saya melaluinya dan hingga sekarang. Tapi sebab tu daripada dulu saya stream, saya kata living with anxiety. Kita kena hidup bersama dengan ketakutan kita supaya kita tak menjadi seorang yang denial. Macam kita katalah kan, kita kemiskinan. Kita miskin. Hiduplah cara orang miskin, berarti janganlah makan 4 kali. Kalau gaji kita 1,000, hidup dengan realiti 1,000, tidaklah saudara makan di kafe hotel. Kalaulah saudara hidup sebagai seorang yang mempunyai isteri yang suka membebel, saudara kena menanamkan semangat, menanamkan sifat, tebalkan telinga. Dengar nampak macam ya, tapi ikut jangan kalau tak betul. Cuma memberi ruang kepada diri. Jadi menyesuaikan diri. Apa yang saya nak stream pada saudara malam ni, bagi mereka yang mengalami anxiety, bagi mereka yang mengalami fobia, bagi mereka yang ada stres, bagi mereka yang ada depres, apa saja, dia bukanlah tentang bagaimana memenanginya.
bagaimana menghapusnya, tapi bagaimana menyesuaikan diri dengannya. Berarti saya bayangkan macam inilah kalau tuan-tuan dah kahwin kan. Adalah suami yang menyesuaikan diri dengan seorang isteri. Kalau isteri, isteri yang menyesuaikan diri dengan seorang suami. Kalau saudara suami isteri yang kemudiannya saudara ada pula komuniti mak mertua dan pak mertua. Jadi saudara ada anxiety. Kemudian saudara ada depress. Berarti menyesuaikan dengan isteri. Kena terima hakikat pak mertua dan mak mertua ada. Jadi proses adalah proses seperti mana saudara hidup. Iaitu menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Saudara tak boleh kata kerana bapa mertua saudara seorang yang suka bertanya tentang cara saudara menjaga anak dia. Maka saudara tak nak balik rumah pak mertua. Dia akan mencipta lebih banyak masalah. Di mana menyeret isteri dalam krisis rumah tangga dengan mengatakan bapaknya merasa kecewa kerana saya ni menantu yang tak sukakan bapaknya. Ataupun saudara adalah menantu yang tak sukakan bapak mertua. Jangan tambah masalah kerana semua kebijaksanaan dan semua apa yang dipanggil menguruskan hidup adalah menyesuai dan mengatur masalah untuk berada di tempatnya dengan betul. Macam saya cerita sekarang ni, stres, depres, atur dan letakkan kedudukan di tempat yang betul. Tuan-tuan dan perempuan, katalah stream ni, saya fikir kata saya membantu tuan-tuan 30%. 70% stream ni membantu saya. Di mana dia meletihkan minda saya yang sangat aktif dan sangat obses kepada bacaan. Berarti katalah saya baca sekarang 60 rencana. Kalau saya tak stream, saya mungkin terpaksa membaca sebuah buku 3 hari untuk memenuhi minda saya yang sangat agresif. Tapi bila saya stream dengan saudara, saya mengeluarkan antara 4,000 ke 6,000 perkataan sehari. Ini kalau nak baca buku ni tuan-tuan, tebal buku ni lebih kurang 20,000. Okey, jadi sekurang-kurangnya saya boleh mengurangkan beban bacaan saya kerana ketaksupan saya kepada kata-kata dan ketaksupan saya pada bahan bacaan dapat saya leraikan dengan stream. Berarti saya memilih menyesuaikan diri saya dengan obses saya yang sangat-sangat complicated terhadap pengetahuan. Terhadap fakta, terhadap maklumat, kesan maklumat. Dan kemudian saya obses kepada masyarakat. Saya selalu berfikir tentang saya nak melakukan sesuatu untuk masyarakat, saya ingin melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat dan saya mahu kelihatannya saya berada dan saya wujud dalam masyarakat saya sebagai orang yang berfungsi. Obses ini kemudiannya dibantu oleh dengan saya boleh stream. Sebab tu saudara selalu tanya saya kan, tak penat ke, committed? Tak tuan-tuan. Ini adalah satu perkara yang membantu saya menyesuaikan diri dengan ketaksupan saya yang sangat luar biasa terhadap pengetahuan maklumat dan ketaksupan saya yang sangat besar dengan keinginan saya untuk melakukan sesuatu untuk masyarakat. Kerana saya tak boleh mengawal perasaan saya tentang Melayu, perasaan saya tentang saya bimbang kita menjadi bangsa yang mundur, perasaan saya tentang saya takut anak muda tidak dapat menjadi hebat dan luar biasa kerana tak ada bimbingan daripada orang yang lebih berusia. Berarti saya memindahkan semuanya dengan cara yang positif. Sebab tu saya nak anjurkan pada saudara, bagi saudara yang selalu menangis, meratap, berhibur-hibur kerana saudara rasa saudara mengalami banyak komplikasi, saya beritahu pada saudara, saya memilih untuk tidak menganggap ia masalah. Saya memilih untuk menganggap dia adalah perkara yang perlu disusun atur, ditadbir, dikendali dan disesuaikan dengan kehidupan yang ada. Jadi malam ni kita stream Langkawi Writers Festival sebagai seorang penulis, sebagai seorang yang menganggap dirinya sebagai singa buku, seorang yang selalu percaya bahawa sama ada lisan atau tulisan, kita menyampaikan perkara yang baik dengan harapan masyarakat dan juga mereka yang membaca atau mendengar pertuturan kita akan mendapat manfaat. Saya berkongsi dengan saudara bahawa saudara tidak bersendirian apabila saudara menganggap diri saudara sebagai orang yang memiliki masalah anxiety, stres, depres, tak kisahlah bipolar, skizofrenia. Kerana dia bukanlah bencana atau beban dalam hidup kita. Dia adalah sebahagian yang kemudiannya kalau kita kendalikan, dia akan menjadikan kita seorang yang berbakat dan berfungsi. Kerana apabila seseorang itu diberi minda, kesedaran dan juga sesuatu yang melebihi keperluan, berarti dia menjadi masalah. Tapi saudara tak boleh menafikannya kerana saudara dilahirkan begitu. Seperti saya tak boleh dinafikannya kerana saya dilahirkan dengan progres daripada bapa saya yang sangat obses terhadap bangsa ni. Walaupun dia penarik beca, bapa saya sangat obses terhadap bangsa ni. Kemudian saya besar pula dalam komuniti
komuniti bai'ah ni lah. Tak ada saudara saya yang tak bai'ah, saya seorang ni. Yang lain semua adik-beradik yang dibesarkan dengan akhirnya Melayu Islam. Oleh kerana perkara tersebut menjadi obses, saya harus mengendalikannya supaya sukses. Obses tu menjadi sukses. Saya kerja wartawan, kemudian saya stream dengan tuan-tuan. Dan saya tak menganggap dia masalah. Saya tak akan ada dan saya tak akan committed dengan kerja ni tuan-tuan, kalau saya tidak dilahirkan dengan masalah yang paling besar, iaitu cuba memiliki tanggungjawab di luar daripada kemampuan diri. Maka saya mampukan, saya kena cari cara mampukan sebab nak berundur balik untuk mengubah sejarah supaya bapa saya tak paksa saya baca surat khabar. Nak undur balik waktu supaya saya tak mendengar pertuturan patriotik. Dulu kita naik kan bapa saya ni tukang bawa beca. Siapa yang tinggal di Alostar tahulah bapa saya ambil saya di stesen Bahar Lama. Stesen Bahar Lama Alostar. Saya sekolah Iskandar jalan kaki. Daripada stesen Bahar Lama tu saya tunggu bapa saya sampailah dia cukup gaji bawa beca, dah ada gaji RM4-5 boleh beli beras balik rumah. Saya akan naik teksi. Bayangkanlah teksi tu nak sampai ke Pumpung tuan-tuan. Setengah jam saya kena mendengar khutbah patriotik bapa saya tentang orang Melayu. Tahulah orang-orang adik-beradik, orang-orang pak saya dia tak pakai pekida, dia tak pakai 3 line, dia pakai gelaran adik-beradik. Dia tahulah orang adik-beradik ni bila bercakap tentang bangsa, tentang apa tuan-tuan. Dia telah menimbul kesedaran yang sangat luar biasa pada saya. Hingga akhirnya bila saya membesar, barulah saya sedar bahawa kesedaran itu telah melebihi kapasiti. Saya membaca dengan apa, tapi saya tak tahu bagaimana nak menyalurkannya. Tapi saya memilih untuk menyesuaikan diri dengannya. 70% masalahnya selesai apabila saya menjadi wartawan. Dan saya bekerja dengan wartawan bukan berdasarkan gaji. Saya bekerja sebagai wartawan kerana obses saya. Saya boleh buat kerja lain yang saya fikir mungkin mendapat gaji yang lebih baik. Kerana saya juga memiliki bakat menulis skrip. Ketika saya tahun 1996, saya menghasilkan Raja Snooker. Skrip pertama 16 episod kali 1 jam yang dilakonkan oleh Hani Mohsin, Haliza Misbon dan juga Khalid Saleh. Pada waktu tu satu episod dibayar dengan RM3,000. Berarti first time saya dapat RM48,000 tunai. Yang bolehkan saya pakai Honda EG8 sebab down payment boleh bayar tinggi. Gaji bulan RM3,000 lebih, RM4,000 je waktu tu. Tapi dia tak boleh memenuhi obses saya. Maka saya tinggalkan penulisan skrip. Saya pilih untuk menjadi wartawan kerana menulis skrip tidak memberikan saya ruang bergerak yang banyak. Kerana saya berfikir sesuatu tetapi dia tidak meletakkan saya dalam ruang realiti. Jadi walaupun saya buat part time tulis skrip, kawan-kawan kata berhenti nak kerja wartawan. Gaji RM3,500 ke RM4,000. Tulis skrip satu telemovie pada zaman saya RM5,000. Saya tulis telemovie Lombong tu 9 hari je. Hantar TV3 Pro, producer terus bayar cash RM5,000. Tapi kenapa saya memilihnya? Kerana saya menganggap bahawa pekerjaan bukanlah tentang ukuran berapa wang yang kita dapat. Pekerjaan juga adalah ukuran tentang bagaimana kita menyelesaikan banyak benda yang ada dalam diri kita. Jadi apa yang saya cuba nak katakan kepada tuan-tuan, mereka yang terperangkap dengan banyak perkara yang menjadi masalah adalah orang yang memiliki potensi tetapi tidak mengusahakan potensinya. Berarti tuan-tuan dilahirkan dengan mempunyai lebih daya. Kerana lebih daya berfikirlah kita boleh berfikir hingga kemudian fikiran kita sedikit terjejas. Kerana mempunyai kesedaran yang luar biasa lah, saudara menanggung beban perasaan yang sangat besar. Kerana saudara mempunyai perasaan yang lebih besar daripada kemampuan diri. Tapi oleh kerana saudara tidak menyalur dan tidak melaksanakannya dalam kehidupan harian sesuai dengan bakat dan juga aset yang saudara ada, maka dia tertinggal di dalam diri dan menimbulkan tekanan. Sebab tu saya beritahu pada saudara, sebahagian orang menjadi murung kerana memikirkan hal keluarga. Saudara tak boleh memikirkannya. Saudara harus masuk campur dan mengaturkannya. Kalau saudara seorang yang bersedih kerana banyak perkara telah menimbulkan tekanan, kerana persekitaran keluarga, saudara mara, adik-beradik saudara berada dalam keadaan kucak-kacir, menyimpannya, memikirkannya berarti saudara telah diberi bakat melampaui orang lain, iaitu bakat kemanusiaan dan bakat keinsanan yang tinggi. Tapi tidak mengaturkannya untuk diselesaikan, menjadikan segala kesedaran itu masuk dalam diri saudara dan dia menjadi beban. Dan akhirnya saya boleh buat kesimpulan dengan mengatakan bahawa orang yang memiliki anxiety, memiliki segala bentuk, mereka adalah orang yang dilahirkan dengan berbakat atau memiliki takah perasaan yang lebih tinggi daripada takah perasaan orang biasa. Tetapi masalahnya, mereka menerimanya sebagai satu beban dan mereka menerimanya sebagai satu penyakit. Mereka tidak menerimanya sebagai satu anugerah yang akhirnya kerana mereka menjadikannya penyakit, maka itulah sakit.
Tuan-tuan ada depres, tuan-tuan ada stres. Saya susah nak tengok belah kanan tuan. Dah mula rasa macam, alamak, kenapa lutut menggigil? Sebab saya dah mula nampak tinggi 13 tingkat ni. Tapi bayangkanlah saya lalu semua ni tuan-tuan. Malam ni saya tahu saya akan bermimpi jatuh daripada bangunan tinggi tapi tak akan sampai ke bumi. Stres tuan-tuan mimpi tu. Bila jaga tuan-tuan berpeluh dahaga. Jadi malam ni kan saya akan ambil langkah minum air banyak untuk membolehkan aliran darah saya menjadi lebih baik. Sebelum saya tidur saya akan buat senaman pernafasan. Kembangkan paru-paru, lepas lubang hidung ni, tarik, lepas lubang hidung tukar. Saya akan membuat senaman ni untuk membolehkan oksigen banyak supaya kalau saya mengalami perang gayat malam ni saya tak teruk. Yang kedua, saya standby mineral water di tepi katil. Supaya setiap kali saya terjaga tu, saya tak perlu bangun. Bila kita jaga, kita letih tuan-tuan. Mimpi buruk ni kita akan letih. Otot-otot semua akan stres. Maka saya akan minum mineral banyak. Jadi saya dah buat langkah persediaan kerana saya dah tahu dah. Dah belagak bagus sangat ni. Kau ni penakut. Nak juga stream tempat gayat. Kononnya nak belanja penonton view lampu-lampuan Langkawi. Kononlah sangat. Supaya kononlah orang Malaysia ni berapa kerat yang datang Langkawi. Berapa kita ada malam ni? 657. Macamlah 650 orang ni tak pernah datang Langkawi, 7 orang jadi datang. Jadi kerana kita mempunyai obses, iaitu menganggap bahawa alangkah sayangnya kau berada dekat Langkawi, kau tak berkongsi dengan orang tentang kecantikan Langkawi. Tapi saya kenalah membayar bebannya, iaitu berhadapan dengan masalah saya claustrophobia, takut gayat. Kita belanja view jap untuk saudara tengok. Ini view dia. View lagi. Saya paksa lari jauh sekejap sebab saya rasa macam saya ada sedikit henjutan oksigen kerana menanggung gayat ni. Ni Fisol dia cameraman, dia berani mana ni. Hari ni Ilham berehat kerana Fisol datang tolong jadi cameraman. Saudara tengok Langkawi daripada tingkat 13 Hotel Gold Sand di Langkawi. Saya rasa apa nama kawasan hotel ni? Kuah. Saya berada di Gold Sand Hotel Kuah. Yang saudara nampak lampu-lampu banyak ni adalah restoran Pok Ku. Kami petang-petang minum kopi sini sebab ada duduk di hotel ni, dia ada kafe dia. Jadi saudara boleh datang ke kafe Pok Ku yang meminjamkan ruang pool ni. Sebelah ni adalah swimming pool, malam tak dibuka. Saya dah tunjuk siang tadi. Malam tak dibuka. Saya ambil oksigen sekejap kerana kesan gayat yang saya alami. Okey. Saya rasa 600 lebih dah alhamdulillah kerana siang tadi kita capai 58. Saya rasa ini dah masuk 40 minit. Kita rasa trafik ni adalah trafik yang maksimum yang kita boleh capai. 670. Kalau ada soalan, Ham? Habis orang respon apa? Rasa-rasa apa yang saya cerita, saudara faham tak? Jawab je. Kalau saudara faham, naik je. Faham. Kalau saudara nak jawab, membantu. Sebab saya tak tahu apa yang saya cerita ni, saudara tangkap tak ekor kepala dia. Kalau saudara rasa faham ke, membantu, jawablah mengikut satu perkataan yang saudara rasa sesuai untuk menggambarkan konten yang saya berikan pada anda sempena Langkawi Writers Festival. Ini berfungsi atau tidak. Besok baru kita ada tamu. Kita dah dapat cakap dengan Eka Kurniawan, tapi dia sebenarnya tadi dia dah berada jauh daripada sini, dia tak boleh patah balik. So besok malam barulah dia akan stream dengan kita mengenai sastra Melayu Malaysia Indonesia, kerana beliau adalah satu-satunya penulis luar negara yang dijemput menjadi tamu dan membentangkan kertas kerja. Tapi besok dengan saya dia akan berbual mengenai sastra Melayu, bahasa Melayu, peranan bahasa Melayu, masa depan bahasa Melayu, perbukuan di Indonesia dan di Malaysia. Kami akan berkongsi, bertukar pandangan. Apa orang jawab? Okay. Faham. Kalau ada soalan, saya boleh ambil kes. Nak siapa ada soalan boleh tanya. Jadi saya boleh jawab berdasarkan, saya takut saya drive seorang. Kemungkinan post trauma sindrom ataupun symptom disorder ni, PTSD ni saya je alami, orang lain ada masalah yang lain. Saudara boleh tanya soalan dan harap soalan yang saudara tanya, saudara fikir biarlah jawapannya tu memberi manfaat kepada 600 lebih orang yang ada dalam stream ni untuk sama-sama mendapat jawapan. Saya minum air sekejap tuan-tuan. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan ada, saya boleh bagi tahu pada tuan-tuan, janganlah bersedih kalau tuan-tuan baru 3 tahun. Saya dah 22 tahun hidup dengan tidak pernah sehari pun mendapat tidur yang nyenyak.
tapi saya tidak pernah memprotes dan tidak pernah menentang dan tidak pernah menganggapnya penyakit. Saya fikir saya kena menyesuaikan diri. Saya atur kan, kalau saya tidur pukul selepas subuh, kalau saya letih macam semalam saya tidur, saya jaga pukul 5 pagi saya membaca, saya solat subuh. Lepas solat subuh saya membaca, kemudian saya tidur, saya kena jadualkan saya membaca. Pas petang saya nak stream, saya jaga balik pukul 11 saya membaca. Bagi membolehkan saya stream dengan anda petang tadi. Lepas tu malam saya dah ready. Kalau tak ada tamu, saya akan carry topik ni kerana perjalanan saya ke Johor Bahru waktu menghadapi Bazar Buku Johor. First time, kali pertama saya keluar dan membenarkan berjumpa, sebab saya seorang yang tak suka bersosial. Tapi bila saya berjumpa dan saya jumpa yang saya kata orang yang menghadiahkan saya ini dan seorang wanita yang suami dia menghadiahkan saya jam kerana setelah bertahun-tahun isterinya mengalami kemurungan. Dia jumpa video otak kanan otak kiri tu. Jadi isteri dia dimotivasikan oleh video tersebut. Dan bila saya jumpa dengan isteri dia dalam satu bilik tertutup yang disediakan oleh Bazar Buku Johor, isteri dia menangis dan berasa kata terima kasih kerana dia telah mengalami komplikasi bagaimana nak mengendalikan pemikirannya yang selalu terganggu. Tapi dia kata video tu banyak membantu. Di malam ni saya stream lah dan saya fikir kata walaupun tak boleh capai angka 1000 kerana Jumaat adalah low day Jumaat. Tapi okeylah 600, 700, 670 dah angka yang besar. Petang tadi tuan-tuan dah belanja, saya pecah rekod tertinggi stream petang 580. Jarang saya capai angka tu waktu di ZRA stream. Di malam ni kita belanja mereka yang benar-benar mahukan perkongsian mengenai kesihatan mental. Dan saya bagi tahu juga kepada tuan-tuan, saya bercakap dengan Dr. Mia dengan mengatakan semua pusat kaunseling yang berada di Kuala Lumpur padat ditempah hingga 31 hari bulan Disember kerana jumlah orang yang memohon kaunseling di hospital kerajaan banyak. Dan saya tahu juga kata kalau saudara pergi jumpa kaunselor tak boleh melayan terlampau lama kerana queue orang panjang. Jadi tak ramai orang akan dapat terapi dan ramai orang yang pergi ke kaunselor pun dia tak tahu nak cerita apa. Jadi saya mengambil pengalaman saya bergaul, saya mengambil pengalaman saya meneliti mengenai kesihatan mental. Kecenderungan saya melihat apa yang berlaku dalam fikiran saya kiri dan kanan, juga box 25, otak pengimbang. Maka saya share je dengan saudara sebagai terokat. Saya fikir kata mungkin saudara juga mengalami otak kiri dan otak kanan dan sindrom otak pengimbang yang sama macam saya share. Tapi yang penting saya nak bagi vibe positif. Tak ada siapa perlu menangis dan tak siapa perlu meratap. Kerana saya memang seorang yang mengalami secara genetik. Berarti satu doktor kata ada kecenderungan 40% disumbangkan oleh genetik. Dilahirkan dengan memiliki kimia leptik, iaitu kimia yang mudah mencetuskan keletihan. Bila kita letihan, otak kita akan mudah terjejas. Sebab tu orang main bola kalau stamina tak cukup tuan-tuan. 70 minit dia main, lepas tu kena 3-0. Minit 71, 72 dia pijak orang je. Sebab mental dia koyak. Jadi macam tu juga kehidupan. Oleh kerana kehidupan, dia tak prepare untuk menghadapi cabaran lebih 70 minit tu. Berarti dia tak prepare untuk menghadapi waktu yang sukar sekarang. Cabaran pekerjaan, cabaran kewangan. Ditambahkan lagi pula bila datang cabaran kewangan dan cabaran pekerjaan, dia juga memberi impak pada cabaran kekeluargaan dan cabaran persekitaran. Bagi orang yang dulunya rajin balik kampung kerana ada wang lebih, tapi sekarang dia kat kos. Bila kat kos, timbul gosip. Mertua ke mak ke kata senang sikit dah lupa diri. Padahal anak dan menantunya tengah susah. Jadi saudara, kerana ekonomi tu dia menjadi cabaran tu ada, bertambah. Maka saya melatih saudara untuk melihat cabaran bukanlah sebagai alat untuk saudara menganggap kehidupan ini tidak adil. Kehidupan tak pernah bertindak zalim kepada manusia kecuali manusia menggunakan kayu ukur yang salah tentang kehidupan dia. Mustahil lah tuan-tuan Allah nak menzalimi sesiapa yang ada dalam kehidupan. Cuma seseorang itu menafsirnya sebagai nasib malang. Sebab itu saya beritahu pada saudara, saya menolak euforia. Apa-apa saja tentang kegembiraan di luar daripada kesederhanaan saya tolak. Kerana euforia adalah satu benda yang kemudiannya memudahkan kita ada sukatan tentang penderitaan. Kerana kita mengukur hidup kita pernah berada di tahap gembira yang luar biasa. Oh, masa kahwin 3,000 orang datang. Oh, buat birthday terima segala benda. Berjaya dalam pekerjaan 600 WhatsApp masuk ucap congratulations. Waktu saudara posting kereta baru 18,000 like. Waktu saudara posting bercuti dengan isteri di Istanbul 27,000 like.
Apabila saudara jatuh satu tempat di mana saudara tak mampu lagi meraihkan apa-apa, kerana saudara mengalami kekurangan wang ataupun kekurangan benda, saudara akan kembali kepada ukuran euforia, iaitu detik-detik luar biasa. Hujan dah mula turun sikit, tak apa. Saudara akan kembali mengukur bahawa hidup saudara ada puncak dan sekarang saudara jatuh. Oleh kerana saya fikir kata saya diselamatkan dalam kehidupan saya adalah saya tidak pernah menganggap saya seorang yang berjaya. Saya tak pernah menganggap sebagai saya seorang yang mempunyai masa lalu ataupun satu hari pun dalam hidup saya sebagai seorang yang hebat. Dan saya tak pernah berfikir bahawa dalam hidup saya ingin mencipta kehebatan. Kerana saya tahu bahawa semua perkara-perkara yang berada dalam impian kita, yang bersangkut dengan euforia, iaitu keinginan untuk menikmatinya, dia adalah perangkap yang paling bahaya. Saya lebih suka menganggap obses. Saya nak stream 2 kali sehari, nak 3 kali sehari, saya nak bekerja 7 hari sehari. Itu lebih positif walaupun dia beban, kerana dia boleh dikendalikan. Kerana dia berada dalam genggaman kita. Letih, jadikan 2 kali sehari nak. Letih sangat, kerja saja 6 hari seminggu. Tetapi euforia kita tak boleh kendali, kerana dia adalah satu penipuan yang memaksa diri kita berada di satu tempat yang sentiasa tinggi. Kerana hidup adalah naik dan turun, adalah kitaran roda. Jadi membolehkan saudara stabil dari segi emosi. Saudara tidak menganggap bahawa diri saudara berharga ketika saudara berjaya dan saudara yang tak berguna apabila saudara tidak berjaya. Saudara menganggap orang hanya pandang saudara marah, hanya pandang kawan-kawan hanya datang pada saudara waktu senang. Tapi bila saudara susah, kawan-kawan lari. Saudara yang menciptanya. Lebih banyak perkara dalam kehidupan kita yang menyalahkan orang lain. Sebenarnya orang lain tidak berada pada tempat tersebut. Kita yang mencipta kesalahan orang. Waktu kita rasa tak banyak job, tak banyak duit, tak boleh bayar meja kopi, kawan pun kurang call minum kopi. Saudara yang mencipta perception itu. Dan kemudian orang menjadi mangsanya. Bila orang menjadi mangsanya, saudara akan lebih terdera. Kerana dalam jiwa saudara telah mencipta begitu banyak permusuhan. Sebab tu saya kata kendalikan euforia, iaitu kegembiraan dan kegairahan melampau untuk merasakan diri kita berjaya, diri kita hebat, diri kita telah mencapai sesuatu. Kerana euforia yang sebentar itu adalah racun yang panjang. Euforia yang sebentar, itu kegembiraan, kemegahan dan keseronokan yang sebentar itu adalah racun yang berpanjangan. Apabila saudara telah meletakkan standard itu sebagai sesuatu yang normal. Mustahil tuan-tuan. Kegembiraan tak datang hari-hari, kejayaan tak datang hari-hari, kehebatan tak datang hari-hari. Sebab itulah namanya pun aneh. Kejayaan, kehebatan. Kalaulah hari-hari hebat, dia dah biasa. Tapi masalahnya manusia akan menuntut perkara yang sangat sukar dipelori. Manusia, sifat semula jadi, dia nak satu benda yang sukar dipelori sebagai miliknya yang kekal. Jadi kalau kita belajar tasawuf pun tuan-tuan, sebab tu kena datang tawaduk. Kerana dalam hidup kita, yang banyak akan kita alami adalah kerendahan. Berarti kalau tak ada tawaduk ni, jadi masalah tuan-tuan. Kerana tuan-tuan merasakan bahawa saudara orang yang tak berjaya, saudara orang yang dilupakan oleh sahabat, saudara yang diabaikan oleh, saudara marah waktu ada duit, semua orang call, waktu tak ada duit, siapa tak peduli. Kita yang mencipta banyak ketakutan. Hingga akhirnya, tuan-tuan menjadi orang yang saya sebut play victim. Di mana pemangsaan dan penderaan kat atas diri saudara-saudara yang cipta. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak menggalakkan tuan-tuan baca. Maknanya saya tak pasti admin IDBE ada atau tidak. Sebab saya tak buat perjanjian dengan mereka nak live buku mereka. Tapi saya galakkan saudara membaca buku-buku yang lebih memberi motivasi pada saudara. Membaca bahan-bahan yang lebih membuatkan saudara rasa dengan pengetahuan yang ada, saudara menjadi orang yang lebih berdaya saing dengan diri sendiri, lebih kompeten, lebih well prepared ataupun bersiap siaga. Well prepared ni dia dah ada perkataan bahasa Malaysia, ada siap siaga. Jadi banyakkan bacaan. Kurangkan untuk berada dalam lingkungan yang akhirnya mencipta hal-hal yang palsu, falasi. Hal-hal yang menggambarkan bahawa macam ni kan, ni baru dapat cincin ni kan. Tapi ni bukan falasi, real kawan bagi. Saya suka cincin yang batu dia banyak walaupun kecil. Kemudian seorang kawan saya tengok saya pakai ni. Oh, dia tahu bahawa saya suka, dia buatkan khas di Sungai Petani. Jadi saya dapat ni hari, saya pakai. Ada soalan tak, Ilham? Oh, banyak. Oh, tak bagi tahu. Oh, baru tanya. Haji, apakah peranan orang terdekat bila ahli keluarga menghadapi masalah? Amboi, dia bubuh seperti haji pula dah. Saya tak anggap saya sama masalah, tuan-tuan. Saya anggap kata
saya dibekalkan dengan bakat. Saya selalu appreciate stres saya selalu appreciate obses saya. Saya selalu tak, sebab tu saya kata apa yang saya alami adalah passion. Kegilaan saya membaca 60 rencana tu ada passion kerana saya suka berkongsi benda-benda yang memudahkan orang yang lain faham tentang apa yang berlaku dalam hidup. Isteri saya tak pernah mahu membualkan hal ni dengan saya. Sebab dia tahu kata suaminya ingin dilihat normal. Pasti berarti walaupun isteri saya yang sediakan saya ubat. Isteri saya yang kejutkan saya kalau saya tidur mimpi ngeri di mana saya akan mengeluarkan bunyi-bunyi yang aneh. Ataupun suami isteri saya terperasan tangan-tangan saya meregang waktu saya lena. Dia akan kejutkan saya. Lepas tu dia akan bawa air. Kerana isteri saya mungkin berkata macam ni tuan-tuan. Ada masa kita membantu orang kerana macam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tahu repair phone, jangan ambil phone kawan yang rosak untuk di repair. Nanti phone tu problem dia hanya speaker. Dapat dekat tuan-tuan, skrin pun padam. Satu. Yang kedua saya fikir alangkah bagusnya benda yang bagus adalah tidak menambahkan beban orang yang berada dalam keadaan yang sangat keliru. Tadi saya bercakap lama dengan Muhammad Herman Roslan kerana dia mula ada pasukan buku dia. Dan saya beritahu dekat Muhammad Herman Roslan, menjadi ketua, cabaran yang paling hebat adalah mengendalikan staf yang bermasalah tetapi sangat berbakat. Saya beritahu dekat Muhammad Herman daripada tahun 1999 hinggalah saya meninggalkan saya dah 1999 saya dah jadi manager. Post manager saya, post senior general manager saya ataupun CSO saya berakhir pada tahun 2019. Ada 600 orang, sama ada mereka yang pernah bekerja saya dengan Astro, mereka yang pernah bekerja saya dengan NTV7, mereka yang pernah bekerja dengan saya di TV Al-Hijrah. Saya beritahu kepada Muhammad Herman, satu yang paling perlu diteliti oleh seorang ketua adalah kaki tangan yang bermasalah. Kerana mereka adalah orang yang paling berbakat. Kita akan mendapat orang berbakat dengan package, iaitu mereka datang dengan masalah. Kerana mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, maka kadang-kadang kita akan menafsirkan kelainan mereka sebagai masalah. Saya beritahu dekat Muhammad Herman, kita akan boleh mendapat 100 kaki tangan yang menjadi yes man, tetapi akhirnya tidak akan menyumbang apa-apa kepada kemajuan, kecuali membuatkan kita gembira dan tak ada masalah. Tetapi dia tidak menjadi sebahagian aset dan tidak menyumbang pun apa-apa kebaikan kepada apa yang kita lakukan. Kita mungkin mempunyai 5 atau kaki tangan yang selalu mencabar pandangan kita. Ataupun mereka bekerja dengan cara mereka sendiri. Yang kita anggap kadang-kadang mereka ingkar pada cara kita. Tapi saya kata berhenti daripada melihat itu sebagai keingkaran. Perhati betul-betul dan lihat bagaimana kedegilan mereka terhadap satu perkara boleh kita pindahkan menjadi potensi. Berarti kaki tangan yang berbeza dengan kita, saudara mara yang berbeza dengan kita, mengikut soalannya, tukarkan pada potensi. Kerana membincangkan masalah sesama anggota keluarga, kita membawa mereka masuk dalam masalah yang dah ada. Berarti dia menjadi open secret je. Saya lebih sarankan, kalau saudara ada anak saudara yang murung, jangan lecture dia. Saya beritahu dengan Muhammad Herman, orang-orang yang berada seperti saya tak boleh diceramah. Nak mudahkan adalah beri mereka tanggungjawab. Kerana mereka mempunyai passion dan obses yang luar biasa. Jadi sebagai contoh saya kata, kalau dia banyak tidur, tapi setiap kali dia jaga, dia bercakap tentang ilmu, make sure masa tidur dia dipendekkan, bagi dia tugas. Orang-orang yang selalunya mempunyai potensi, mereka tak tahu menyalurkan potensi. Kita ni orang yang dah senior, berumur. Tugas kita bukan lagi membina potensi mereka. Kita telah menemui orang yang bermasalah ni, maksudnya orang yang ada potensi. Tugas seorang ketua adalah menyalurkan potensi pada tempat yang betul. Maka tu saya kata, ni saya ambil contoh. Kalau kita lah jumpa satu orang yang boleh menulis, tetapi kita suruh dia tulis buku, setahun kita tunggu bukunya tak siap. Jadi saya kata, pastikan mereka diberi jadual untuk menaikkan artikel 12 para 4 kali seminggu di Facebook, di page yang anda kendalikan, supaya orang ini dapat melaksanakan fikiran-fikiran obses dia itu secara harian, rutin harian. Berarti kalau nak suruh tulis buku, dia jadi
Alah bos, saya tulis pun siapa nak baca? Orang Malaysia bukan faham ni. Saya tahu semua tentang pedang, tentang senjata Melayu. Orang Malaysia bukan reti benda ni. Kita faham keangkuhannya. Maka kita katakan kepada dia, jangan datangkan dengan semua buku. Orang Malaysia nak baca 8 parah, 12 parah. Kau tulis kat Facebook, letakkan satu keris, ceritakan tentang keris tu sedetail-detailnya dalam 30 parah. Ini sebab kita nak rajinkan dia. Suruh dia tulis 30 parah. Tapi kemudian kau kompres edisi Facebook 8 parah. Naikkan 3 kali seminggu. Siap bergambar. Naikkan secara urutan. Apabila orang baca hari ini, besok dia akan baca. Jadi tugas ini akan menjadikan seorang itu lebih sistematik. Tapi kalau kita panggil dengan dia nak berdebat tentang dia degil, kita nak berdebat dengan dia siapa lebih pandai, saya kata, seorang ketua akan mati di pejabatnya hanya kerana nak memberitahu pekerjanya, I'm your boss. Bos tuan-tuan, kalau menang dalam bilik mesyuarat, memang menanglah kita bos. Tapi sebuah syarikat bukanlah pertandingan di antara bos dan pekerja. Sebuah syarikat adalah satu kerjasama yang relevan di antara bos dan ketua. Berarti orang ni selalu kadang-kadang kalau kita jadi ketua, kita jadi bapa, kita jadi abang, kita jumpa adik kita yang ada masalah, anak kita yang ada masalah. Kita nak bagi tahu dia dalam hubungan ni, aku ni bapa kau, aku yang bagi kau makan. Aku ni abang kau, aku lahir dulu, aku makan garam. Sampai kesudah tuan-tuan, anak kita dan adik kita yang ada masalah tu akan menerima lebih beban kerana kita wujud. Yang patut tak ada kita, bukan dia. Berarti kolaborasi ni yang penting. Sebab tu setiap kali apabila kita berjumpa macam ni lah, sekarang ni saya tengah buat collab kan, orang tak pernah buat. Kawan-kawan sastra akan kutuk saya lah, apalah Zainal menjadikan segmen yang bercerita tentang idea-idea cendekiawan yang bercakap tentang persuratan Melayu, tiba-tiba bercakap tentang psikologi. Tapi saya kata kolaborasi. Berarti saya berada dalam platform yang lain. Saya tak boleh bekerja dengan platform sastra kerana saya menulis tapi saya bukan seorang sastrawan. Saya tak ada mentaliti sastrawan. Mentaliti saya adalah seorang jurnalis. Tapi saya datang untuk collab dengan memberi lebih nilai tambah. Sebab tu saya sebut FIT, ZRA FIT Langkawi Writers Festival. Membantu menambah dan mengayakan lagi. Tengok benda ni, okey. Kalau yang semalam dah 11,000 orang tonton. Petang tadi saya rasa 6,000 orang tonton. Video malam ni walaupun view 600 lebih sekarang. 662. Saya jangka akan habis nanti, dengan besok mungkinlah capai 8,000 orang view. Saya kata 8,000 orang aware tentang kewujudan event ni saja. Dan saya memberi nilai tambah dengan mengatakan benda-benda yang dulunya tidak dikaitkan dengan perkara semasa, kini saya kaitkan. Berarti kasut saya yang berbeza dengan mereka berbeza, tak berarti tak boleh kerjasama. Jadi saya sediakan satu kerusi, ambil banner ni, terbang dari Kuala Lumpur, dan saya menyelesaikan satu masalah yang paling besar, iaitu di mana isu semasa dan juga perkara-perkara yang disifatkan sebagai tabu yang tak pernah dibincangkan, kini dibincangkan dalam majlis yang selalunya hanya membincang benda-benda akademik yang dipanggil high-end brain. Ni semua ni tuan-tuan, orang IQ 160 ke atas je boleh masuk majlis ni. Kalau kita ni tuan-tuan masuk majlis ni, boleh tak faham ni buatnya sebab para profesor, para doktor dalam pemegang PhD yang duk cakap ni. Tapi saya kata, dah sampai masanya, perkara yang paling lunak dan paling seronok dilakukan dalam hidup adalah duduk dengan orang yang berbeza dengan kita, kemudian berikan manfaat kepada orang lain. Saya tak mahu dah duduk macam orang berkelahi pasal mazhab. Saya tak mau duduk dah orang berkelahi pasal politik, tuan-tuan, dah banyak orang buat. Saya nak duduk dalam keadaan saya berbeza dengan Azura kerana dia penyokong Suaram. Saya nasionalis totok. Tapi saya adakan diskusi. Saya fikir ramai orang dapat manfaat. Saya seorang yang serius dan melihat hidup adalah complicated. Saya duduk dengan John Bear, seorang anak muda yang cerdik tetapi menganggap ilmu ni perlu dilabunkan. Saya tak sama dengan dia, tuan-tuan. Saya dalam live, saya boleh live dengan John Bear 2 jam. Luar live, tuan-tuan, kami cakap benda yang tak sama dengan kami cakap waktu kami dalam live. Apa yang saya cuba bagi tahu pada saudara adalah, dalam hidup, jangan tambah beban diri anda dengan menganggap semua perkara adalah masalah. Berarti macam tadi soalan asalnya tu, bagaimana dia nak melayan anggota keluarga yang ada masa dengan saya. Tuan-tuan kena ada stage di mana jangan paksa mereka berubah kerana saudara menganggap mereka bermasalah kerana attitude mereka. Berarti saudara akan jadi kuasa seorang abang, kuasa seorang bapa, atau kononnya kuasa seorang sihat, menasihati orang penyakit. Dia jadi macam mana tau? Macam kita tengok orang demam kan? Kan semua pergi tengok orang demam. Sebab tu saya kalau orang sakit, saya kata jangan bagi tahu orang. Sebab nanti datang 100 doktor yang tidak diiktiraf.
Aku dulu dah kena dah benda ni. Aku makan garam bukit. Garam bukit. Datang pula seorang. Aku dah pernah kena benda ni. Aku makan lai cikang. Satu hari 14 balang. Datang seorang ni pula. Aku makan timun Cina. Pagi-pagi aku belah bubuh garam. Orang yang sakit tuan-tuan dia ikut semua. Kembung dan akhirnya dia mati kerana nasihat. Dia mati kerana 100 pakar yang datang bagi nasihat. Dan pakar ni semua bagi tahu apa yang mereka nasihatkan itu telah menyelesaikan masalah mereka. Ni 100 orang mai. Kau tengok ni, gambar aku dulu. Teruk macam kau, susu kambing. Aku bagi 4 gelas satu hari, baik. Kerana semua orang ni datang dengan testimoni dia, tuan-tuan. Tuan badan ni mati. Kerana susu kambingnya masuk, getah anggurnya masuk, lai cikangnya masuk. Segala macam lah, tuan-tuan. Garam bukit, garam laut, garam gunung, garam telaga. Selagi ada nama garam dia makan. Akhirnya disahkan mati kerana campuran 100 jenis bahan makanan yang kemudiannya menjadi punca pembunuhan. Jadi datanglah dia panggil sebagai penasihat yang membunuh. Yang dipanggil nama dia penasihat. Berarti saya bagi tahu pada saudara, jangan jumpa orang yang ada masalah nak torture dia. Kononnya kau ni bermasalah. Kau ni suka memikir dengan benda tu, kau torture. Kau ni sebenarnya masalah kau tak ada. Kau sebenarnya terlampau ikut hendak hati kau. Kau ni tak beriman, kurang baca Quran. Itu yang paling best tu. Kau ni seorang yang tidak berpegang pada redha Allah. Bang, kalau kita redha bang, at the first place kita datang dah memang low profile dah. Kita redha kawan kita sakit. Allah uji akan dia. Kalau kita redha, kita datang tengok orang sakit ni tuan-tuan, tak bercakap dah kita. Kita berdoa. Kerana kita dah pakai redha tahap tinggi. Telah dituangkan sakit dengan izin Allah. Maka nak minta izin Allah pula, kita datang duduk diam, pegang tangan dia, lurut tangan dia masa melawat. Kita berdoa. Supaya penyakitnya Allah reda ke atas dia, Allah reda juga akan pulih dia. Dah tak ada masuk level nasihat dah tuan-tuan. Kalau dah main level tinggi ni, level reda ni, yang bercakap reda tu sebenarnya tak reda. Orang reda ni datang ziarah orang tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang alim ziarah orang tuan-tuan. Mana dia cerita kau kena ambil zikir ni, kau subuh selalu lewat, hati tak ada. Dia datang, dia akan pegang tangan di sebelah kanan. Atau kalau dia rasa dia nak berubat, dia pegang kaki sebelah kiri. Itu cara orang alim ziarah orang. Pegang-pegang dia duduk. Dan dia bagi kasih sayang. Iaitu sentuhan yang boleh meningkatkan serotonin dan melatonin. Orang alim ni dah belajar lama tuan. Sebab tu digosoknya kepala anak yatim. Kerana sentuhan akan meningkatkan sel serotonin. Yang menggembirakan anak yatim kerana mereka tidak pernah disentuh dan tidak pernah dipeluk. Kerana ketiadaan orang tua. Sebab tu Nabi suruh. Kerana apa yang Nabi sebut sebagai pahala sunat, sains menyebutnya sebagai meningkatkan serotonin kepada mereka yang kekurangan kasih sayang. Tak payahlah datang nak ceramah tuan. Aku dulu macam kau je. Buka phone tunjuk gambar. Kau tengok aku makan ni. Tengok sekejap je aku baik. Aku amal zikir ni. Kau solat sujud tak lama. Aku pernah solat dengan kau. Kau naik kelang kabut. Habis dibutelan. Orang tu tuan-tuan. Yang pertama dia menambah masalah. Dia sumpah saudara mati. Selepas tu saya jangan datang lagi esok melawat dia. Saudara tak datang bawa apa-apa melainkan masalah. Berarti kalau kita berdepan dengan orang yang ada tuan-tuan, berilah mereka ruang untuk menikmati kasih sayang. Tak payahlah beri mereka ruang sebagai orang yang saudara nak kata ini adalah bahana, ini adalah balasan Tuhan. Saya tak gemar. Saya tak gemar. Saya sampai sekarang saya masih menganggap kata antara momen-momen yang luar biasa Allah bagi pada saya, sebab saya ada kawan macam Selamat Asrin. Saya hargai tuan-tuan, kerana saya fikir kata alangkah hebat Tuhan menjadikan seorang yang macam saya. Dan Tuhan menjadikan seorang seperti Selamat Asrin, yang mengingatkan saya kata setiap kali jumpa Selamat, saya akan menganggap kata ada bahagian diri saya yang perlu saya syukuri. Dan saya juga menggambarkan ada bahagian diri Selamat yang perlu saya teladani. Susah hidup dia, dengan keterhadan bakat yang dia ada, macam mana dia survive, macam mana dia berusaha keras untuk tidak menjadi pengemis. Kalau dia nak earphone tuan-tuan, saya teronok tengok bagaimana earphone yang bernilai RM60 boleh menyebabkan dia senyum. Dia tak banyak perkara-perkara aneh yang dia inginkan dalam hidup, melainkan sesuatu yang saya fikir sesuai dengan kejadian yang Allah jadikan pada dia dan hak yang patut dia nikmati dengan orang seperti dia. Jadi saya gambarkan itu untuk menjawab soalan yang pertama. Saya rasa saya dah menjawab soalan tu dengan memberi definisi yang lebih luas kepada soalannya.
Soalan yang kedua, apa pandangan Hadi tentang Langkawi? Mungkin boleh berkongsi idea untuk menambah baik industri pelancongan. Alamak, jauh lagi hang pilih lah soalan. Adakah kita sedang bercakap tentang soal pembangunan Langkawi? Self confident perlu seiring kan. Bagaimana nak balancekan tu, Haji? Selalu orang cakap lah self confident over confident. Tuan-tuan tahu self confident dan over confident ni tak perlu orang tegur, tuan-tuan. Tak perlu orang tegur sebab biasanya orang yang overconfident adalah orang yang low self-esteem. Orang yang faham apa itu confident tak akan mengkaji confidentnya. Macam saya ni, tuan-tuan, saya tak pernah test dah confident saya. Kerana confident ini adalah mainan di mana kita nak meneliti fake ataupun genuine diri kita. Ni saya beritahu pada saudara. Kalau saudara kata, saudara nak pergi interview, aku kena confident tinggi. Maka bila saudara masuk dalam meeting tu, saudara akan menjadi overconfident. Kerana saudara terpaksa mencipta diri saudara yang lain untuk memenuhi keinginan interview. Bila saudara dah mula menganggap bahawa dengan menjadi seseorang yang begini, saudara lebih mempersonakan orang, maka akhirnya saudara membunuh diri saudara yang sebenar. Sebab tu saya beritahu kata tentang tak ada apa-apa dengan humble, tuan-tuan. Orang humble ni dia lack confidence. Saya, tuan-tuan, kalau jumpa saya secara peribadi, saya bukanlah orang yang sangat berkeyakinan tinggi. Selain kalau saya stream, saudara jumpa saya bukanlah seorang yang akan bercakap tentang bintang di langit, tuan-tuan. Saya akan bercakap tentang rumput di bumi. Saya sangat selesa untuk berbual perkara-perkara biasa-biasa. Saya sangat selesa untuk berbual hal-hal yang seharga dengan segelas kopi. Kalaulah ada hal-hal serius yang saudara ajak saya bual, tuan-tuan, saya gemar berdua dan berada di tempat yang terasing dan bercakap dengan nada yang lebih rendah daripada ini. Saya tak akan pakai minor chord, major chord. Kerana saya percaya less is more. Saya tak akan menggunakan confident untuk convince orang. Macam sekarang saya dengan tuan-tuan, saya bercerita dengan apa yang saya panggil perkadaran yang saya ada. Saya tak gambarkan tentang apa yang saya lakukan adalah yang terbaik. Sebab tu saya panggil share. Saudara boleh tolak kalau saudara tak mahu. Saya tak panggil benda ni motivasi. Sebab tu saya tak ambil paid. Saya tak buat dalam satu kelas. Nak mendengar saya punya pandangan ni kena bayar. Saya tak buat because saya mula berfikir dengan mengatakan bahawa apabila kita menciptakan perniagaan, maka kita perlu menciptakan nilai. Bila kita mencipta nilai lah, tuan-tuan, kita akan mencipta banyak benda yang sebenarnya overconfident, overpromising, overvalue. Sebab tu saya nasihatkan pada tuan yang bertanya pada saya, pakailah keyakinan yang ada. Kalau dia tak ada, jangan tipu. Benalah perlahan-lahan. Adalah tidak salah untuk menjawab tidak tahu. Adalah tidak salah untuk menjawab kata itu adalah di luar kemampuan saya. Sebab sekali saudara mencipta diri saudara yang palsu dan dia menghasilkan kejayaan, itu yang paling bahaya. Kalau dah jadi diri yang palsu, gagal okey. Saudara jadi diri yang palsu dan dia berjaya, maka selamanya lah saudara mengatakan, saya lah mencipta diri saya dengan menggambarkan pada tuan-tuan bahawa saya seorang troubleshooter. Datang saya boleh selesaikan. Maka akhirnya saya akan mencipta banyak kepalsuan untuk meyakinkan saudara bahawa saya adalah orang yang boleh menyelesaikan semua benda. Sebab tu saya beritahu pada saudara, bermain dengan aras diri ni, bermainlah dengan apa yang kita yakin, itulah diri kita. Bukan apa yang kita perlu cipta untuk meyakinkan orang. Bermainlah dengan diri apa yang kita yakin, itulah kita. Bukan apa yang kita cipta untuk meyakinkan orang. Kalau saudara mencipta diri saudara untuk meyakinkan orang, akhirnya yang hidup adalah seorang yang untuk menjadi apa yang orang lain suka. Dan saudara akan terbeban banyak. Saudara nak fulfill semua benda dengan membina diri yang orang tengok nampak best. Akhirnya saudara akan tertipu dengan apa yang dikatakan best pada ukuran orang. Saya menjawab soalan tentang confident. Dalam teori-teori lama, kita kata benalah keyakinan diri. Masuk interview berdiri lah. Itu dia panggil disiplin. Perkara biasa. Tetapi confident, saya fikir kata, saya bersetuju dengan banyak pandangan akademik John Bear. Kerana confident lah, media sosial telah menjadi falasi. Kerana orang menganggap mereka lebih mudah meyakinkan orang dengan foto-foto di media sosial.
Berarti ramai orang menganggap portraying dia di media sosial tu boleh mewakili diri dia yang sebenar. Dan akhirnya apabila dia keluar ke dalam kehidupan sosial, dia harus menjadi diri yang telah dipotret di media sosial. Itu jadi masalah, tuan-tuan. Kerana tuan-tuan telah menganggap bahawa proses membina diri adalah di media sosial. Maka apabila saudara membina diri di media sosial, saya beritahu lah, maaf cakap lah kan, jangan marah. Pakai filter semua kan. Lepas tu dating, tunggu 4 jam tak datang lelaki tu. Lepas tu 5 jam, rupanya bila lelaki tu datang, dia dah belah. Sebab dia tengok, masa dia tengok filter tu, dia terpesona. Bila dia tengok non-filter, dia terkedu. Itu yang hilang. Lepas tu tengok dah, saudara masa menggambarkan diri saudara dalam media sosial ni, lelaki lah pula, tadi kata perempuan kan. Lepas tu awet tu tiba-tiba macam mati pun ada. Kenapa dia pak? Dia tengok saudara kat media sosial macam best je. Rupa-rupanya melantak mi 3 kali suap dah habis dah. Sepinggan mi mamak tu 3 kali suap. Tapi dalam media sosial, kereta okey, gym, kan, lemah lembut. Dia tiba-tiba mi, tuan-tuan sampai dulu dia baru kali tengok dia punya french fries, kentang goreng kan. Dia baru toleh nak tanya kentang goreng dia ataupun tengok mana, tak sampai kali-kali dah habis dah mi. Dia kata dekat media sosial steady mamak ni, rupanya malah tak dahsyat. Saudara menggambarkan diri saudara sebagai seorang yang sangat penyabar, sebagai seorang yang sangat gentleman. Tapi bila pergi ke restoran, apa yang pertama saudara buat adalah beliakkan mata kerana waiter lambat sampai. Seolah-olah saudara kata, ingat saya tak ada duit nak bayar. Berarti saya fikir kata berhenti daripada cuba berpercaya bahawa konsep self-confidence. Bina sendiri. Kerana self-confidence ni masalah dia adalah kita membinanya selalu mengikut ukuran orang. Apatah lagi dalam media sosial, banyak generasi sekarang mengukur self-confidence adalah mengikut respon orang ketika dia memotretkan dirinya di media sosial. Bila saudara tunjuk kunci kereta BMW, 600 like. Bila tunjuk je kata makan kedai mamak, 120 je. Maka saudara kata, ini. Bila saudara menggambarkan saudara berada di satu warung dan berbual dengan kawan-kawan saudara tentang isu semasa, 20 like. Tapi bila saudara menggambarkan hari ni saudara makan di restoran yang ada mahal tu apa, macam udang galah tu, lobster, saudara dapat 800 like. Maka saudara menganggap diri saudara yang meyakinkan orang adalah yang lobster version, yang BMW version. Berarti saudara telah membina personality yang salah dengan mengukur bagaimana persona yang saudara cipta di media sosial, yang orang memberi respon. Berarti respon yang lebih banyak personanya saudara cakap, itulah respon yang meningkatkan keyakinan orang pada diri saudara. Tak, saudara? Tak. Saya fikir kalau saudara, sebab tu saya malas jumpa orang, tuan-tuan. Kerana saya fikir kata, saya tak ada banyak persona kalau saudara jumpa saya secara peribadi. Saya seorang yang agak kurang rajin melayan orang. Saya seorang yang agak memberi expression kurang senang apabila berbual dengan saya sesuatu yang di meja yang saya rasa saya tak suka nak mendengarnya. Maka kerana saya tahu bahawa saya tidak mempunyai personality yang menarik apabila berada dalam KKB, dipanggil sebagai komuniti kumpulan besar ni. Saya hanya sesuai dengan KKK je, komuniti kumpulan kecil. Jadi saya tak pernah memaksa diri saya untuk menjadi seorang yang sosialit. Kerana saya fikir kata saya tidak dilahirkan dengan bakat bersosial. Sebab tu saya menganggap kata saya terima hakikat bahawa saya bukan seorang sosialit, seorang yang tak begitu mahir bersosial dan seorang yang sangat tidak talented dalam pergaulan bersosial. Jadi saya kurangkan. Berarti apa yang saya boleh lakukan di stream, saya yakinkan diri saya adalah satu pekerjaan kerana minat dan obses, tapi bukan personality yang boleh saya jadikan alat untuk mengatakan kepada orang, inilah saya. Secara peribadi saya tak menggambarkan saya seorang yang bijak. Secara peribadi saya tak merasakan saya seorang yang sangat knowledgeable. Saya fikir secara peribadi saya anggap kata saya seorang yang introvert. Saya selesa dengan diri saya sendiri. Saya menganggap kata kalau
selalu sangat bersama orang lain, saya merasa stres dan saya merasa tidak gembira. Saya memikirkan kata saya seorang yang digembirakan oleh bahan bacaan. Tapi saya imbangkanlah tuan-tuan. Ada masanya saya tahu saya perlu bersosial, jumpa orang, berbual. Tapi secara faktualnya, saya bukanlah seorang sosialis. Saya seorang yang tak gemar berada dalam komuniti atau bersosial atas sebab tak perlu. Berarti sebab itulah saya kurang pergi bercuti. Saya tak gemar hadir majlis. Dan saya tak gemar pun menganjurkan majlis. Ada soalan lagi, Ham? Hilang dah. Pada haji, ketagihan melampau pada membaca adalah satu yang sihat atau tidak? Dia bukan soal sihat atau tidak, tuan-tuan. Kita dilahirkan bagaimana? Kalau saya nak menentang diri saya itu jadi pelik. Tuan, saya buang masa pada umur sekarang ni. Saya baru nak fikir dan membuang apa yang telah saya lakukan selama 30 tahun lebih. Iaitu kegilaan pada membaca. Itu saya kata saya tak menentangnya. Sama ada ketagihan itu sihat atau tidak. Saya menyesuaikannya. Sekarang saya menyesuaikannya dengan saya rasa membaca menjadi lebih bermanfaat kerana saya stream. Dan saya ada ketagihan yang saya yakin kata besok walaupun saya janji dengan tuan-tuan kalau saya ada studio saya tak stream petang. Tapi rasanya macam stream petang. Dah start Johor stream petang, tadi stream petang rasa seronok. Saya mungkin stream petang dan malam. Dan saya tak anggap dia ketagihan. Saya dah sampai satu level adalah menyesuaikan diri je. Zainal, kalau kamu rasa kamu sangat gembira, bukan euforia lah, kamu rasa ada satu lebih baik. Kamu stream petang dan berkongsi isu semasa pada waktu petang. Kamu stream malam berkongsi sharing hati ke hati. Dan kemudian kamu berniaga. Saya akan ikut. Kerana saya tak mau berperang dengan diri saya. Dengan mengatakan saya perlu berubah sedangkan itu adalah personality saya. Selagi dia bukan negatif lah tuan-tuan. Berarti kalau tuan-tuan tanya amalan membaca, saya dah tak ada pressure untuk saya. Bukan pressure pun, saya enjoy je tuan-tuan. Macam siang tadi saya mula melihat krisis. Kesan, kan saya selalu cerita pada saya kesan ekonomi kan. Saya selalu cerita pada saya ekonomi, geopolitik dan juga faktor climate change ataupun pemanasan global. Sekarang saya dah obses untuk melihat kesan sosial ke atas ekonomi. Tadi siang saya dah bercakap tentang meningkatnya 30% golongan profesional di London yang menjadi pelacur. Saya obses malam ni saya akan kaji sama ada kadar pelacuran juga ada dalam laporan-laporan negara lain. Sama ada meningkatnya pelacuran di kota pelacuran terbesar di Eropah, di Amsterdam. Sama ada Amerika, terutama Minnesota yang digambarkan sebagai negara yang paling teruk, negeri yang paling teruk dalam 53 negeri di Amerika dalam hutang kad kredit. Sama ada wujud pelacuran. Saya akan study juga di negara kita. Berarti saya ada obses. Jadi saya atur je lah sebagai satu aturan yang kalau saya dapat kesimpulan best. Saya boleh stream dengan saudara. Mungkin esok lusa agak lambat nak mengumpulkan data tu. Satu hari saya nak kena research capai data kumpul, masuk, simpan. Lepas tu baca proses. Hingga saya masak dan menguasai baru saya stream. Jadi saya memilih kata itu bukan masalah. Saya memilih kata itulah kehidupan yang telah saya pilih. Jadi sama ada dia obses, dia sihat ke tak sihat tuan-tuan. Sesuatu yang tak sihat pada tuan sihat pada saya. Sesuatu yang tak sihat pada saya sebab kita tak mungkin sama tuan-tuan. Orang selalu tenganga dengan semua orang. Tadi ada satu kawan datang daripada Alostar di depan saya ni. Datang nak tahu tentang bila saya tidur je. Jadi saya bagi tahu kata saya menerima hakikat. Saya tak perlu paksa diri saya tidur lebih daripada 4 jam. Dan saya menerima hakikat walaupun 4 jam saya tidur tak deep sleep. Tapi saya ada satu benda adalah saya tak boleh pressure diri saya pada waktu yang lain. Walaupun oleh kerana saya ada masalah, saya tidak boleh menikmati deep sleep. Saya tak boleh juga agresif. Over agresif ketika saya nak pergi sana, pergi sini. Saya kena hadkan. Kerana apabila anda kurang rehat dan anda mengalami gangguan ritma tidur yang serius, maka kena jaga ritma fizikal. Jadi saya pada proses menyesuaikan diri. Kerana saya tak mungkin telan ubat Domicom hari tuan-tuan untuk dapat tidur yang nyenyak. Saya terima hakikat kata normalnya saya tidur 4 jam ke 5 jam. Saya akan membaca. Maka janganlah buat aktiviti
nak berkemping dalam hutan 5 hari 6 malam, nak berkayak pusing Pulau Langkawi dan 99 Pulau Langkawi dalam tempoh 100 hari. Itu bukan saya. Berarti saya pilih menyesuaikan. Saya sangat jazzy lah. Dalam muzik saya sangat jazzy. Berarti range chorusnya tu tak tinggi. Daripada intro pergi kepada bridge, pergi kepada chorus, saya tak boleh tukar chord yang sangat drastik, sangat jazzy. Jadi saya menyesuaikan diri. Saya tak fikir tentang sihat dan tak sihat, tapi saya fikir kita sesuaikan dengan, sebab kita lebih tahu diri kita. Saya pun tak pernah paksa anak saya membaca atau apa, kerana mereka mempunyai, mereka telah terbentuk dengan diri mereka. Apa yang saya ada sekarang adalah anak-anak saya besar, hanya guide mereka dengan bentuk yang mereka ada, bagaimana bentuk tersebut boleh menjadikan mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Kejayaan dalam definisi mereka, bukan definisi saya. Sesuatu yang bermakna kepada mereka dalam definisi mereka, bukan definisi saya. Kalau saya nak anak saya menjadi seperti saya, tuan-tuan, akan jadi masalah. Saya kena menganggap bahawa anak saya dilahirkan dengan kecerdikan dan bakat mereka dalam definisi mereka. Saya hanya perlu membantu. Kalau saya nak suruh anak saya jadi streamer, bercakap macam saya, apa semua, tak semestinya semuanya tentang saya, tuan-tuan. Tentang kejayaan sebuah keluarga itu adalah apa yang dicapai oleh bapaknya. Saya fikir kata setiap individu mempunyai hak demokrasi untuk menentukan kisah hidupnya, untuk melengkapkan naratif hidupnya. Kalau ditakdirkan mereka, bukan, kalau mereka berbeza daripada kita, tuan-tuan, dia bukanlah perbezaan. Kerana mereka akan mencapai sesuatu dengan jalan mereka. Kalau kita lain daripada orang, tuan-tuan, tak semestinya kita berbeza. Kerana kita dilahirkan untuk mencapai sesuatu melalui jalan kita. Saya rasa itu lebih harmoni untuk mengelakkan ada prasangka, pressure, buruk sangka, permasalahan. Saya ada masalah dengan orang. Dan saya memilih selalunya adalah menjarakkan diri. Kerana saya fikir kata pilihan untuk berkelahi dan bermusuh adalah pilihan orang yang bodoh. Pilihan orang yang bijak adalah ketalkan keadaan yang sederhana dengan menjarakkan diri sebelum dia bertukar menjadi perbalahan. Hari dah hujan. Terima kasih. 600 orang lebih ada. Terima kasih 600 lebih orang yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa petang esok saya stream solo. Malam saya dengan Eka Kurniawan dan juga Muhammad Lutfi Ishak. Kan Lutfi Ishak saya cerita, anak muda yang menulis kumpulan. Malam ni saudara dah cari dah Dondang Pembukaan. Seorang yang berusia 40 tahun tetapi boleh menulis sajak yang saya anggap. Ni dengar, saya beritahu. Selepas Rumi menulis Masnawi, selepas Muhammad Iqbal menulis Asy Al-Quldi, lahirlah Muhammad Lutfi Ishak daripada Malaysia yang menulis sajak kesufian dan tasawuf yang sangat indah, Dondang Pembukaan. Sajak tu menang hadiah sastra tu, saudara tengok. Bayangkanlah saya letakkan tamu kita besok ni, seorang guru yang dilahirkan di apa dah nama hulu kampung dia. Dalam Google pun tak ada, saya masuk pergi rumah dia dulu. Teruk betul nama kampung dia. Tapi saya menganggap kata 3 buku. Saya tarafkan buku dia, Masnawi, Jalaluddin Rumi sebagai yang terhebat pada abad yang ke-12, Muhammad Iqbal dalam Asy Al-Quldi yang terhebat kepada abad yang ke-20, dan dia dengan kumpulan puisinya Dondang Pembukaan sebagai yang terhebat bagi abad 21. Kita jumpa pula dengan Eka Kurniawan, penulis novel Indonesia yang dianggap sebagai Haruki Murakami made in Indonesia. Yang saya anggap kata the big brothers dalam sastra Indonesia sekarang. Mereka berdua jadi tamu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.